Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk video kali ini bagi menggantikan kelas yang tertangguh pada minggu sebelum ini dan juga kelas pada hari ini, saya akan buat dua sesi video yang berasingan, iaitu video yang pertama ialah berkaitan dengan topik rate of change. Okay, rate of change. Right, so saya harap para pelajar dapat memberi tumpuan kepada video yang saya akan share ini ya. Okay, untuk topik rate of change, okay, topik rate of change adalah sebahagian daripada application of differentiation yang mana kita boleh menggunakan differentiation untuk mencari rate of change. Okay, rate of change yang terdapat di dalam engineering ataupun yang terdapat di dalam physics. Alright. Okay, so first of all kita kena tahu apa itu rate of change. So before we apply rate of change, okay, in differentiation, so we must know the meaning of dy over dx first. Because of the meaning of dy dx ni dia related dengan apa yang kita hendak pelajari nanti. Okay, so dy over dx actually is dy over dx actually bermaksud differentiate y with respect to the x. Okay, differentiate y with respect to x. Okay, so we must know why what is dy over dx, and then it's similar to the rate of change of y with respect to x. Okay, kalau basic ataupun definisi asas ataupun definisi awal, dy over dx adalah differentiate y with respect to x, but it same meaning with the rate of change of y with respect to x. Okay, it is also similar to the rate of change of y with respect to x. Okay, so this is the important thing yang awak perlu tahu, yang para pelajar perlu tahu berkaitan dengan definisi of dy over dx dan kaitan dia dengan rate of change of y with respect to x. Okay, so di sini macam mana kita nak kenal pasti definisi tersebut. Okay, kita tengok kepada dy. Dy means perubahan terhadap nilai y, dan juga dx. Dx ialah perubahan terhadap nilai x. So di sini apa yang dimaksudkan dengan rate of change? Rate of change itu bermaksud how much the value of y changes. Okay, how much of the value y changes for every unit of increase in the value x. Means that how much of value change y changes of for every unit of increase in the value x. Means that dy over dx is equals to changes of y value over changes of x value. So this is what we call it as a rate of change of y with respect to x. Okay, alright. So this is what mean with the rate of change. Okay, in the case where the independent variable is the time t, okay, we have the rate of change with respect to time. Actually sebenarnya perkataan rate of change itu sendiri adalah menunjukkan kepada perubahan terhadap masa. Okay, kalau yang tadi perubahan terhadap nilai y, nilai x.
Okay, so di sini di mana dia punya pemboleh ubah ataupun variable dia adalah time or t, so that the rate of change is with respect to time. Or actually memang automatically perkataan rate of change itu sendiri menunjukkan bahawa dia perubahan terhadap masa. Maksudnya di sini dy over dt because of y, okay, equals to, for example, a t plus b, for example. So differentiate dy over dt. Okay, yang mana bermaksud differentiate terhadap time ataupun t. Okay, itu yang dimaksudkan dengan rate of change untuk fungsi y, for example. Kalau contoh dibagi fungsi x, alright, dibagi fungsi x, so kita nak differentiate ataupun kita nak cari rate of change in x, so that dia akan jadi dx over dt. And then that's why kat bawah ni ada note that there is no need to specify that the rate with respect to time, means that the rate of change itu sendiri menunjukkan bahawa kita differentiate terhadap masa ataupun time. Okay, boleh faham ke para pelajar? Saya harap para pelajar boleh faham. Okay, when two or more related quantity are involved, apa yang maksudkan dengan two or more related quantity are involved? Bermaksud sekiranya kita ada dua ataupun lebih kuantiti di dalam satu soalan. Contohnya kita ada radius, okay, kita ada apa lagi? Length, width, okay, and then height, alright. So kita ada beberapa kuantiti di dalam satu soalan. So macam mana kita nak mencari rate of change bagi sesuatu nilai? So kita kena apply change rule, yang mana kita telah pelajari di awal topik ini. Okay. Okay, so for example kita tengok if y equals to fx, okay, y equals to fx and x equals to gt, then the rate of change of y with respect to t can be found by using the change rule, where is, okay, dy over dt means kita nak cari rate of change of y with respect to t, means that dy over dt. So dy over dt must be considered fungsi y and fungsi x because of y equals to fx. So dy over dx, and then x equals to gt, so dx over dt. So that we apply change rule, so that dy over dx times dx over dt. So dx will be cancelled, then the final answer will be dy over dt. So that's mean that what's mean with the two or more related quantity, and why we must use the change rule to solve this question. Okay. Alright. For example, if A is the area A equals to fx and x equals to gt, then the rate of change of A with respect to t is dA over dt, and then equals to dA over dx times dx over dt. Okay. Okay, and then we must know one more thing in a rate of change is if the rate of change is positive. Okay, is positive. If the rate of change is positive, it is an increasing rate. Okay, because of when it's mentioned with the rate of change is positive, positive mean increase. Okay, positive mean increase. For example, if the area increase with respect to time at the rate of
Okay, so dia mention if the area increase with a time means that dA over dt. Okay, at the rate of 5 meter square per second, then so that because of it increase, that means it is positive. Okay, positive value. So that the rate value must be in unit. The rate value must be in unit, where is meter square over or per over second. Okay. Okay, so another one is if the rate of change is negative. So negative means decrease. Okay, negative means decrease. For example, if the area decrease with respect to time at the rate of 5 meter square per second, so that dA over dt equals to negative. Okay, so that is the keyword in the rate of change. Alright. So kita tengok pada example 2.4.3a in your notebooks. Alright. A block of ice in the form of cube with side x cm melts at a rate of 9.72 centimeter cube per minute. Right? So that's mean okay, kita ada satu bongkar ais yang berbentuk cube yang mana dia punya sisi dia adalah in x centimeter. Sisi dia adalah in x centimeter. Kemudian melt at a rate of 9.72 centimeter cube per minute means that this is the value of rate of change of what? Okay, so that's why kita kena faham soalan. Okay, find the rate of change of x at the instant when the value of x is x equals to 12 centimeter. So that the first of all, what we must do is we must sketch. Okay, sketch bentuk cube bentuk cube supaya kita dapat gambaran bentuk cube tu macam mana. Okey, so bentuk cube yang mana sisi dia ialah x. Okey, so bila kita sebut cube ni maksudnya dia adalah merupakan satu bentuk segi empat sama dalam bentuk 3D ataupun 3D, alright, yang mana dia mempunyai sisi yang sama iaitu x dan x. Alright. Okay, melts at a rate of, okay, maksudnya cube tu keseluruhannya melt at a rate. Apa maksud melts? Melts ni maksudnya decreasing. So bila decreasing bermaksud dia punya nilai ni adalah berkurangan. Nama pun ais kan. So ais ni dia akan mencair. So bila dia mencair, dia akan berkurangan. Apa yang berkurangan? Dia punya keseluruhan ni. Keseluruhan ni kita panggil dia sebagai volume. Okay, volume. So bila volume dia decrease. So kat sini bila dia decrease secara keseluruhan, okay, saya tukar pen. So dia akan jadi V. Maksudnya rate of change of volume terhadap masa. So dia kita tulis dV over dt sama dengan 9.72 cm cube, okay, per minute. So oleh sebab dia decrease, kita letak negatif, signage negatif. Okay, senang saja. So yang penting sekali kena faham soalan dia. Okay, and then soalan dia ialah find the rate of change of x at the instant when x equals to 12 cm. Means that dia minta awak cari apa ni? Dia minta awak cari
nilai rate of change of x. Means that dx over dt. Okey, sebab disebut tu, ditulis itu ialah rate of change of x. Okey, so kena cari dx over dt. So kita dah ada nilai dv over dx. Okey, kemudian kita perlu cari dx over dt. And then kita tahu bentuk cube, kita tahu sisi dia. Okey, panjang sisi dia adalah x. Tinggi dia x, lebar dia pun x. Kemudian apa yang perlu kita buat adalah kita kena tahu dia punya formula of volume formula of volume untuk bentuk cube, iaitu V sama dengan x kuasa 3, x times x. Okay, means that x times x times x. Okay, so that's why dia punya formula bagi volume adalah x kuasa 3. Alright, so daripada formula volume yang kita dapat ataupun kita tahu, kita dapat bentukkan ataupun kita dapat cari nilai dv over dx. So nilai dv over dx. Okay, so nilai dv over dx sama dengan 3 bawa ke depan, 3x kuasa 2. Kenapa perlu kita cari nilai dv over dx? Kerana kita nak cari nilai dx over dt. So, apa kaitan dia? So, kita tengok sini. So, kita dah ada nilai dv over dt. Kemudian, kita tahu bahawa nilai dv over dt yang diberi itu, formula dia adalah dv over, kat sini ada kaitan dia dv over dx times dengan dx over dt. So, nampak tak kat sini formula ni? Nampak? Okay, this one diberi dalam soalan. Kemudian this one kita cari berdasarkan formula volume bagi cube, bentuk cube. Kemudian this one dx over dt adalah nilai yang hendak kita cari. Okay, yang kita nak cari kan. Okay, so di sini kita boleh carilah nilai dv over dx sama dengan 3x kuasa 2. So, kenapa dia pindahkan ni ke bawah? Okay, nanti kita tengok kenapa. Okay, so kita selesaikan satu per satu. Okay, so kita gantikan nilai dahulu 3x kuasa 2. Okay, apa? Kita buat di bawah ni. Lebih last 9.72. Kemudian sama dengan dv over dx. Kita dapat 3x kuasa 2. Okey. Darabkan dengan dx over dt. So that this one kita boleh gantikan dengan nilai yang diberi. Nilai x sama dengan 12 cm kuasa 2. Okey, so cm ni kita buanglah. Kita nak buat pengiraan. Last sekali baru kita masukkan unit. Okey. Kuasa 2 times dx over dt negatif 9.72. Okey, dan tekan kalkulator. So, akan dapat awak akan dapat 432. Okay, so this one masih equal. Okay, this one dx over dt. Okay, so kita nak cari apa? Kita nak cari nilai dx over dt. So dx over dt, pindahkan this one over 432. Tekan kalkulator, so awak akan dapat nilai negatif 0.0225.
Okey, so apa unit dia? Perlu tak letak unit? Perlulah sebab kita tahu bahawa dx over dt ni merupakan rate of change. Rate of change of x with respect to t. Okey, itu maksud dia maksud sebenar dia. Okey, tapi kalau tulis tu rate of change pun dah faham dah bahawa dia adalah nilai dx over dt. So, formula dia adalah unit dia adalah sentimeter per minit. Sebab masa yang diberi adalah dalam minit. Okey. Alright, so ini jawapan dia. So di sini kalau kita tengok sebenarnya nilai dx over dv ni tak ada kaitan pun, kita tak perlu pun kira this one. Cuma dia nak tunjukkanlah kenapa sebab digunakan dx over dt, sebab formula yang dia terbitkan adalah dx over dt. Okey, terpulang so awak boleh juga follow apa yang ditunjukkan dalam buku, tapi pada sama awak boleh tengok macam mana formula tersebut diterbitkan daripada formula asal iaitu dv over dt kemudian sama dengan dv over dx time dengan dx over dt. So ini asas yang perlu para pelajar tahu sebelum kita nak terbitkan formula dx over dt yang mana kita nak cari nilai dx over dt seperti soalan minta. Okey. Mana soalan minta this one kan. Okay. Okey. So kita dapat jawapan akhir. So di mana sini dia tak masukkan unit, tapi untuk para pelajar saya sarankan awak masukkan unit kerana beza bila ada unit bermaksud dia ada nilai di situ. Nilai yang menunjukkan sesuatu. Okey, kalau tak ada unit bermaksud dia adalah nilai ratio. Nilai ratio beza nilai ratio dengan nilai yang berunit. Itu beza dia Okey, baik. Kita tengok example seterusnya iaitu example 2.4.3b. Okey, saya tukar color marker saya. Okey, kita bagi ada warna-warni sikitlah. Alright. Okey, saya pilih color purple lah. Okey. Each side of cube, masih lagi cube. So bila soalan tu dia mention cube, terus saja awak lukis cube, bentuk cube. Kenapa? Kerana bila awak lukis, awak dapat gambaran bentuk dia. Okey? Bentuk dia So is increase at a rate of 2 cm per second. Means that dia kata apa? Each side. So each side tu apa? Each side tu bermaksud setiap sisi. Okey, setiap sisi tu increase. Okey, means that contohnya kalau kita labelkan setiap sisi ni dengan nilai x. For example nilai x. Bermaksud setiap sisi ni dia increase. Dia increase. Dia meningkat. Setiap sisi ni. Kenapa semua ni saya labelkan x? Kerana cube. So cube dia punya sisi dia sama. So bila sisi sama saya tukarlah kepada saya labelkan dia dengan ni simbol ataupun huruf x. Okey. Baik. Yang mana dia punya rate of change of setiap sisi ni adalah 2 cm per second when the length of each side is 6 cm. Means that maksudnya nilai x ni ada x ni dia ada nilai iaitu 6 cm. Okay, so find the rate of increase of its volume. Rate of increase of its volume means that dia nak awak cari rate of change. Increase to change. Increase of decrease. Alright. Of its volume. So yang first
Untuk yang soalan E, dia suruh cari untuk volume. Means that kita labelkan dia. Kalau rate of increase of its volume means dV over dt. Okay. So kita tahu apa yang kita nak cari. And then kita mulakan langkah untuk mencari jawapan dia. Dengan cara pertama sekali kena tahu formula volume bagi cube. Okey, formula volume bagi cube adalah sama dengan V sama dengan X kuasa 3 ataupun X kali X kali X. Okey. So di sinilah gunanya bentuk indeks yang awak pelajari. Okey. Yang mana daripada X times X itu kita tukar kepada bentuk indeks supaya bila kita nak cari ataupun nak differentiate dia dV over apa ni? Kita ada variable X. So dV over dx sama dengan 3x kuasa 2. Okey. Tetapi soalan dia minta awak cari dV over dt. So nak cari dV over dt, kita terbitkan formula dia. Okey, iaitu dV over dt sama dengan dV over dx kan? dV over dx darabkan dengan dx over dt. So dapatlah dV over dt. Macam mana kita tahu dx over dt? So di sinilah pentingnya maklumat yang diberi dalam soalan, iaitu each side of cube is increase. Maksudnya rate of change ni. So inilah nilai dx over dt. So dx over dt. Inilah nilai dx over dt. Okay, yang mana nilai dia adalah positif 2 cm per second kerana dia increase. So kita dah ada dV over dx, kita dah ada formula untuk dV over dt yang mana kita nak cari. Kemudian kita dah ada formula yang lengkap bagi dV over dt. So apa lagi kita nak buat adalah kita gantikan nilai. So dV over dx sama dengan 3x kuasa 2 darabkan dengan 2. Okay, yang mana dx over dt diberi dalam soalan tadi kan, iaitu 2 cm per second. Okey, kemudian x ni kita gantikan dengan nilai 6. Okey, darabkan dengan 2. Okey, 6 cm telah diberi dalam soalan. Okey. Okey, seterusnya tekan kalkulator, so awak akan dapat 216 cm cube per second ataupun second kuasa negatif 1. Either one. Okey, nampak? Mesti ada unit. Okey? Okey, so tengok soalan B. So soalan B dia minta awak cari apa? Total surface area. Total surface area tu apa? So awak kena tahulah total surface area tu apa. Total surface area tu maksud dia adalah jumlah luas permukaan yang terdapat pada cube. Iaitu area, total surface area. Total area, saya tulis sini total area. Total area. So total area ada berapa ni? 1, kita ambil 1, 2, 3, tepi ni 4, 5, bawah ni 6. So ada 6 permukaan cube, maksudnya ada 6 surface area. So means that total surface area sama dengan 6 kali dengan A. Maksudnya A itu ialah area lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6. So apa formula bagi area? So formula bagi area adalah panjang kali lebar. So panjang dia X, lebar dia pun X. So that's why lah formula bagi area of cube adalah X kuasa
2. Formula bagi total surface area of cube adalah 6 kali dengan A. So bermaksud 6 X kuasa 2. Okey. So di sinilah pentingnya awak memahami bagaimana sesuatu formula itu dapat. Okey. Alright. Okay, so now apa yang diminta ataupun diminta oleh soalan ialah diminta awak cari total surface area. Means that dia nak awak cari nilai nilai 6A ni lah 6A. Oh, bukan. Maksudnya bukan nilai total area saja. Dia nak awak cari rate of increase of is total surface area. Maksudnya di sini dia nak awak cari nilai DA. Saya ambil this one lah Saya ambil this one. D6A per dengan DT. Okay, so saya tambah lah 6A ni sebab saya dah buat 6A. Tapi dalam buku dia hanya ambil A saja. Okay. It's okay, tak ada masalah. Yang penting awak tahu. Kat dalam buku area of cube ni merujuk kepada surface area. Tapi surface area ni sebenarnya 6 kali surface area. Okay, so this one 6A so kita differentiatekan this one akan dapat 12X. Okay, so no, sorry, I'm sorry. Because of dia nak kita cari dA over dt kan. So this one differentiatekan dulu. So d6A ni over dt, dx. So akan dapat 12x. So apa kaitan this one dengan this one? Kerana okay, saya ringkaskan dA kerana dA over dx darabkan dengan dx over dt akan dapat dA over dt. So dA over dx ni macam mana nak cari dA over dx ni? Kita dah dapat ni. dA over dx iaitu 12x darabkan dengan dt. Berapa nilai dt? Diberi dalam soalan iaitu 2. Okay, nampak tak sini? Okay. Kemudian gantikan nilai x iaitu 6 cm. Kemudian tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan akhir iaitu nilai rate of change of total surface area is 144 cm square per second. So kita tengok contoh yang seterusnya iaitu contoh yang ketiga. So dalam contoh yang ketiga, contoh yang ketiga, a right circular cone radius is increased at the rate of 3 cm per minute. Means that cone. So kat sini dia mention dah a right circular cone. Means that kita ada satu bentuk cone. So kita lukis lah. Cone, macam mana bentuk cone? Lebih kurang macam ni kemudian so dia ada bulatan di bawah kan. So bila sebut right circular means that so dia punya sudut dia ni adalah sudut tepat sudut tepat. Tinggi dia ni bersudut tepat. Macam ni. Kemudian dia kata radius. Apa maksud radius? So maksudnya dia punya bulatan di bawah ni dia ada nilai radius iaitu simbol dia R. So kat sini soalan dia bagi tahu, dalam soalan maklumat yang dia bagi tahu adalah radius is increased at a rate of means that apa dimaksudkan dengan radius increase? Means that dr over dt sama dengan 3 cm per minute. Calculate how fast the cone volume changing when the radius is 16 cm. Means that calculate how fast cone volume. Dekat sini lah kita punya keyword of the question. Dia minta awak cari apa dia? Iaitu dV volume over dt.
So kat sini soalan minta para pelajar mencari nilai dV over dt yang mana apabila nilai R dia sama dengan 16 cm dan juga nilai ketinggian dia sama dengan 21 cm. So di sini dia bagi maklumat bentuk circular cone dr over dt, kemudian dia minta awak cari dv over dt, kemudian diberi dia punya maklumat radius dan juga maklumat tinggi. Alright, so now kita dah tahu bentuk, so kita kena tahu dia punya formula. Formula apa kita nak tahu? Formula volume kerana dia ada kaitan dengan soalan yang kita nak cari. So ni formula volume of cone adalah apa? 1/3 pi R kuasa 2H. So ini formula volume So kena hafal lah ataupun kena banyak berlatihan lah, kena tahu lah this one Alright, seterusnya nak cari apa? Nak cari dV over dt. So kita kena terbitkan formula dahulu iaitu dV over dt sama dengan dV over apa ni? Tengok pemboleh ubah apa yang ada. Kita ada dV over dr. Okay, dV over dr. Kemudian times dengan apa? dr over dt. Nampak? Okay, kita ada dua pemboleh ubah dua kuantiti iaitu radius dan juga ketinggian. So dr over dt diberi. Okay. And then dah selesai ke ni? So kita kena combinekan this one dengan satu lagi iaitu dv over dh times dengan dh over dt. Kerana apabila awak differentiatekan terhadap R, so awak akan dapat, saya tukar color sikit awak akan dapat dv, so bila kita differentiate dv over dr, so awak akan dapat 1/3 pi, kemudian R kuasa 2. R kuasa 2 differentiate R. So 2 ke depan. 2 tolak 1. 1 H. Nampak tak? Ada H kat sini kan? Times dengan dr over dt. dr over dt ada nilai 3 kan? So kita terus masukkan nilai lah. So kat sini ada nilai H. So awak kena gantikan nilai H kat sini. Dan R kat sini. Okay. So ini tidak bermaksud bahawa awak differentiate satu bahagian saja sudah dapat dv over dt. So awak kena consider variable yang seterusnya iaitu h. Okay. Tambah dengan dv over dh. dv over dh sama dengan apa? 1/3 pi R kuasa 2 kekal. Differentiate h. H sudah akan hilang. Tambah dengan dh over dt. dh over dt ni ada tak nilai? Okey, so dh over dt tidak ada nilai. Okey, so bila tidak ada nilai, maksudnya dia akan jadi kosong. Sebab dia tak bagi nilai Okey, so bila tak bagi nilai, jadi kosong. So automatik bahagian ni akan jadi kosong. So kita hanya perlu kira satu side saja iaitu 2/3 pi. Dia punya nilai radius adalah 16 kalikan dengan nilai tinggi dia 21 kalikan dengan 3 tekan di kalkulator awak akan dapat 2111.15 cm3 per minit. Okey. So ini yang dimaksudkan dia So kenapa this one dia kosong? Sebab dia tidak bagi nilai dh over dt. So that's why dia hanya tunjukkan satu saja. Tapi awak kena tahulah macam mana nak kira dia punya dv over dt yang melibatkan dua atau lebih kuantiti. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk video kali ini iaitu berkaitan dengan topik rate of change. So saya nak awak buat exercise 2.4.3. Okey, dan siapkan exercise 2.4.3. Kemudian hantar di dalam CDOS. Okey. So untuk next video saya akan upload selepas pukul 11. Okey, so pastikan awak siapkan dan hantar
sebelum pukul 11 untuk exercise 2.4.3. Okay. So selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum.